Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 KSSM. Bab 3 Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Di bawah tajuk kecilnya Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Di bawah tajuk yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan ada 3 perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, institusi Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Dan yang ketiga, kuasa Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, institusi Yang di-Pertuan Agong. Jawatan Yang di-Pertuan Agong telah diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Jadi ingat, bila jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas merdeka pada tahun 1957. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Pemilihan dilakukan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Pemilihan dibuat mengikut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majlis Raja-Raja. Jadi Yang di-Pertuan Agong ni dipilih daripada kalangan raja yang memerintah di beberapa negeri, 9 buah negeri. Siapa yang memilih? Majlis Raja-Raja Melayu. Pemilihan tersebut dibuat mengikut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, seterusnya kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara adalah termaktub dalam Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Sebagai Ketua Utama Negara, Yang di-Pertuan Agong menjadi lambang perpaduan, kebesaran, kedaulatan, ketaatan dan kemuliaan negara. Dia punya formula untuk lambang untuk Yang di-Pertuan Agong ialah baju besar ulat sangat mulia. Baju apa yang sangat mulia? Baju besar ulat. Baju sebesar ulat sangat mulia. Okey, tengok penerangan formula. Baju merujuk kepada perpaduan. Perpaduan berasal daripada perkataan padu. Cikgu ubah menjadi baju. Jadi baju merujuk kepada padu, iaitu perpaduan. Yang kedua, besar merujuk kepada kebesaran. Kebesaran berasal daripada perkataan besar. Jadi besar merujuk kepada kebesaran. Ulat merujuk kepada kedaulatan. Kedaulatan berasal daripada perkataan daulat. Daulat. Jadi cikgu ambil 4 huruf terakhir menjadikannya ulat. Jadi ulat merujuk kepada daulat, iaitu kedaulatan. Sangat merujuk kepada taat. Bila disebut taat ada 2 sebutan, ta dengan at. Apa sebutan akhir untuk taat? Adalah at. Jadi cikgu ambil perkataan yang sama sebutan atnya, yang terakhir iaitu sangat. Sangat hampir sama dengan sebutan taat. Persamaan pertama persamaan pada sebutan akhirnya, iaitu at, at. Last sekali, mulia merujuk kepada kemuliaan. Kemuliaan berasal daripada perkataan mulia. Jadi mulia merujuk kepada kemuliaan. Jadi apa formula untuk Yang di-Pertuan Agong? Kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara, formulanya ialah baju besar ulat sangat mulia. Baju lambang perpaduan, besar lambang kebesaran, ulat lambang kedaulatan, sangat merujuk kepada lambang ketaatan dan mulia merujuk kepada lambang kemuliaan negara. Okey, seterusnya kita lihat kuasa Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong mempunyai 3 kuasa. Yang pertama, kuasa eksekutif. Yang kedua, kuasa perundangan. Dan yang ketiga, kuasa kehakiman. Okey, kita lihat. Yang pertama, kuasa eksekutif dulu. Dalam kuasa eksekutif ada 4 perkara. Yang pertama, melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Bila disebut kuasa eksekutif ni merujuk kepada kuasa dalam bidang pemerintahan. Jadi yang pertama, tugas dia apa? Melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Yang kedua, pelantikan jawatan penting dalam negara. Yang ketiga, berkaitan dengan urusan diplomatik. Dan yang keempat, berkaitan dengan ketenteraan. Dia punya formula untuk kuasa eksekutif ataupun kuasa pemerintahan ialah PM pentingkan diploma ketenteraan. Nak jadi Perdana Menteri kena pentingkan apa? Kena pentingkan diploma ketenteraan. Okey, tengok penerangan formula. PM merujuk kepada Perdana Menteri. Sebagaimana kita ketahui, singkatan PM tersebut merujuk kepada singkatan bagi jawatan apa? Perdana Menteri. Pandainya. Pentingkan merujuk kepada penting.
iaitu merujuk kepada pelantikan jawatan penting dalam negara. Diploma merujuk kepada diplomatik. Diplomatik, cikgu ambil 3 sebutan awal menjadikannya diploma. Last sekali, ketenteraan merujuk kepada ketenteraan juga. Jadi apa formula untuk kuasa yang di-Pertuan Agong dalam bidang eksekutif ataupun dalam bidang pemerintahan? PM, pentingkan diploma ketenteraan. PM merujuk kepada pelantikan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Pentingkan merujuk kepada pelantikan jawatan-jawatan penting dalam negara. Diploma merujuk kepada diplomatik dan ketenteraan merujuk kepada ketenteraan. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri atas budi bicara baginda sendiri di kalangan ahli Dewan Rakyat. Ya, siapa yang menjadi Perdana Menteri? Di kalangan ahli Dewan Rakyat tu akan ada seorang yang akan dilantik menjadi Perdana Menteri. Dia mesti mendapat sokongan ahli Dewan Rakyat. Tapi Dewan Rakyat tak boleh lantik dia sebagai Perdana Menteri. Siapa yang akan lantik ahli Dewan Rakyat tersebut sebagai Perdana Menteri? Mestilah yang di-Pertuan Agong mengikut budi bicara baginda sendiri. Selain itu juga, baginda melantik menteri dan timbalan menteri daripada kalangan ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara atas nasihat Perdana Menteri. Bermaksud, menteri dan timbalan menteri bukan sahaja di kalangan ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara pun boleh jadi menteri dan juga timbalan menteri. Okey, yang kedua, melantik jawatan-jawatan penting dalam negara. Ada 6 jawatan penting. Yang pertama, Peguam Negara. Yang kedua, Panglima Angkatan Tentera. Yang ketiga, Ketua Audit Negara. Yang keempat, Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Yang kelima, Ahli Suruhanjaya Polis. Dan yang terakhir, Ahli Majlis Angkatan Tentera. Untuk pelantikan jawatan penting ni, selalu cikgu suruh pelajar cikgu ingat 2 yang utama. Yang pertama, Peguam Negara, dan yang kedua, Ketua Audit Negara. Okey, seterusnya berkaitan dengan diplomatik. Yang di-Pertuan Agong melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Semua diplomat Malaysia yang berada di luar negara, siapa yang lantik? Yang di-Pertuan Agong. Baginda menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka mula menjalankan tugas di Malaysia. Selain melantik diplomat Malaysia ke luar negara, yang di-Pertuan Agong juga akan menerima semua diplomat-diplomat asing sebelum mereka menjalankan tugas di Malaysia. Jadi diplomat asing sebelum mereka nak jalankan tugas di Malaysia, mereka kena menghadap siapa? Menghadap yang di-Pertuan Agong. Okey, seterusnya kita lihat ketenteraan. Yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Siapa pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia? Mestilah yang di-Pertuan Agong. Baginda dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda sendiri dalam bidang pemerintahan, tata tertib, pentadbiran Angkatan Tentera serta perkara yang bersangkutan dengan gerakan tentera. Jadi siapa yang akan menguruskan semua anggota-anggota tentera di seluruh Malaysia? Yang akan menguruskan adalah Majlis Angkatan Tentera bagi pihak yang di-Pertuan Agong. Jadi Majlis Angkatan Tentera inilah yang akan membantu yang di-Pertuan Agong untuk menguruskan semua angkatan-angkatan tentera yang ada di Malaysia. Okey, seterusnya kuasa perundangan. Dalam bidang perundangan, yang di-Pertuan Agong boleh dibahagikan kepada 4 bidang kuasa. Yang pertama, persidangan parlimen. Yang kedua, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Yang ketiga, agama Islam. Dan yang keempat, pengisytiharan darurat. Dia punya formula untuk kuasa perundangan ialah Parlimen duduk dalam darurat. Parlimen duduk dalam apa? Duduk dalam darurat. Okey, tengok dengan formula. Parlimen merujuk kepada parlimen. Bersamaan pada sebutan par dengan limen. Limen cikgu ubah menjadi leman. Par menjadi pak bersama pada huruf PA di depan. Jadi parlimen merujuk kepada parlimen. Duduk merujuk kepada kedudukan, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Dalam merujuk kepada Islam, iaitu persamaan pada sebutan lam di belakang. Dalam Islam. Dan last sekali, darurat merujuk pada darurat juga. Jadi parlimen duduk dalam darurat. Parlimen adalah parlimen. Duduk adalah kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Dalam adalah agama Islam. Darurat merujuk pada pengisytiharan darurat. Okey, kita lihat satu persatu serba sedikit. Yang pertama, persidangan parlimen. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memanggil parlimen bersidang dan berkuasa memberhentikan serta membubarkan parlimen.
Jadi siapa yang akan panggil parlimen bersidang, mestilah yang di-Pertuan Agong. Dan siapa yang akan membubarkan seluruh parlimen, mestilah juga yang di-Pertuan Agong. Jadi yang di-Pertuan Agong sangat penting di dalam parlimen. Okey, seterusnya kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak serta melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. Okey, selain daripada itu, untuk agama Islam, yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri. Contoh yang di-Pertuan Agong yang ada pada hari ini adalah yang di-Pertuan Agong daripada negeri Pahang. Jadi baginda merupakan ketua agama Islam bagi negeri Pahang. Dan yang di-Pertuan Agong juga menjadi ketua bagi agama Islam untuk negeri-negeri yang tiada raja seperti wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang dan Sabah serta Sarawak. Manakala ketua agama Islam di negeri-negeri lain pula ialah sultan ataupun raja yang memerintah negeri tersebut sebagai ketua negeri mereka masing-masing. Okey, dan yang terakhir, pengisytiharan darurat. Yang di-Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharan darurat. Pengisytiharan darurat ini dibuat atas dua sebab. Yang pertama, mengancam keselamatan awam, dan yang kedua, mengancam ekonomi negara. Jadi siapa yang akan buat pengisytiharan darurat? Yang akan buat adalah yang di-Pertuan Agong disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, mengancam keselamatan rakyat dan yang kedua, mengancam ekonomi negara. Okey, seterusnya adalah kuasa dalam bidang kehakiman. Yang di-Pertuan Agong dapat melantik Hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Jadi yang di-Pertuan Agong dapat melantik siapa? Hakim Mahkamah Atasan. Hakim Mahkamah Atasan terdiri daripada yang pertama, Ketua Hakim Negara. Yang kedua, Presiden Mahkamah Rayuan. Yang ketiga, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya. Yang keempat, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah. Yang kelima, Hakim Mahkamah Persekutuan. Yang keenam, Hakim Mahkamah Rayuan. Dan yang ketujuh, Hakim Mahkamah Tinggi. Selain itu, yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa pengampunan, terutama dalam hal ehwal jenayah di wilayah Persekutuan. Seseorang yang sudah dihukum boleh memohonkan ampunan daripada yang di-Pertuan Agong, dan yang di-Pertuan Agong akan bertindak atas nasihat Lembaga Pengampunan untuk mengampunkan orang yang bersalah di wilayah Persekutuan. Baginda juga berkuasa mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Iaitu bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Okey, itu sahaja bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi semua sekali, ada berapa bidang kuasa yang di-Pertuan Agong? Ada 3 kesemuanya. Yang pertama, eksekutif. Yang kedua, perundangan. Yang keempat, kehakiman. Kalau formula untuk eksekutif, apa formula untuk bidang kuasa eksekutif? PM pentingkan diploma ketenteraan. Kalau formula untuk perundangan, apa formula untuk bidang kuasa perundangan? Parlimen duduk dalam darurat. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 2, 2, 4, iaitu 10 markah. Baiklah, kita bincang satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya bagaimanakah pemilihan yang di-Pertuan Agong dilakukan? Apa kehendak soalan? Pemilihan yang di-Pertuan Agong. Okey, tengok di ruangan jawapan dia tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan di ruangan jawapan. Bermaksud kena jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka, pandainya. Okey, ambil balik pembuka soalan. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dilakukan dengan yang di-Pertuan Agong dipilih dari kalangan raja yang memerintah 9 buah negeri dalam persekutuan. Titik, lepas titik, wajib bawa masuk penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak paling senang menggunakan apa? Menggunakan number. Jadi start dengan kedua. Mengapa kedua? Sebab kita masuk isi yang kedua. Kedua, pemilihan dilakukan oleh Majlis Raja-Raja. Lepas kedua, ketiga, pemilihan dibuat mengikut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majlis Raja-Raja. Okey, soalan B ditanya, jelaskan bidang tugas yang di-Pertuan Agong seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia mengikut bidang berikut. 1 Roman, eksekutif. Okey, untuk jawab soalan ni seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Bidang tugas yang di-Pertuan Agong seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia mengikut bidang eksekutif ialah melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri.
Sebelum tu cikgu nak memperingatkan balik. Untuk bidang eksekutif ni ada formula tak? Ada. Apa formulanya? PM pentingkan diploma ketenteraan. Okey, jadi macam mana nak start isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kedua, pelantikan jawatan penting seperti Pegawai Negara dan Ketua Audit Negara. Lepas kedua, kalau nak tambah lagi, boleh tak? Ya, untuk sejarah digalakkan menjadi galak, bagi jawapan lebih. Jadi tambah je lagi jawapan yang lain. Lepas kedua, ketiga. Ingat balik formula. PM pentingkan diploma ketenteraan. Diploma tu apa? Melantik diplomat negara ke luar negara. Dan yang terakhir, keempat, Ketua Angkatan Tertinggi untuk Angkatan Ketenteraan Malaysia. Ketua Pemerintah Tertinggi untuk Angkatan Ketenteraan bagi seluruh angkatan tentera di Malaysia. Okey, itu satu roman. Kemudiannya dua roman tanya tentang perundangan. Okey, untuk jawab soalan ini seperti biasa, mulakan dengan pembuka soalan. Bidang tugas Di-Pertuan Agong seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia mengikut bidang perundangan ialah memanggil parlimen bersidang dan membubarkan parlimen. Okey, untuk bidang perundangan ni ada formula tak? Ada apa formulanya? Parlimen duduk dalam darurat. Okey, macam mana nak mulakan isi yang kedua? Menggunakan number pandainya. Jadi start dengan number apa? Number kedua. Kedua, bertanggungjawab menjaga serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Lepas kedua, ketiga. Ingat balik formula. Parlimen duduk dalam darurat. Dalam tu apa? Menjadi ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri dan negeri yang tiada raja seperti Melaka dan Pulau Pinang. Dan yang terakhir, yang keempat, mengisytiharkan darurat jika negara berlakunya ancaman keselamatan awam dan mengancam ekonomi negara. Okey, soalan C ditanya, institusi yang Di-Pertuan Agong masih relevan dan penting kepada negara kita. Beri komen anda. Okey, untuk jawab soalan kebat ni seperti biasa, mulakan dengan pembuka soalan. Institusi yang Di-Pertuan Agong masih relevan dan penting kepada negara kerana baginda merupakan ketua utama negara. Huraian bermula perkataan hal ini. Ingat apa yang baca cikgu? Huraian bermula perkataan apa? Hal ini. Hal ini menyebabkan baginda dapat melantik jawatan utama dalam negara. Contohnya melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Kesannya dapat menjamin kestabilan politik negara. Okey, yang terakhir kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A ditanya, bagaimanakah kedudukan yang Di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, untuk memulakan jawapan soalan esei seperti biasa, wajib ambil balik pembuka soalan. Kedudukan Di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia ialah yang Di-Pertuan Agong menjadi lambang perpaduan kaum. Titik. Okey, sebelum cikgu nak melanjutkan lagi, ingat lagi tak apa formula untuk kedudukan Di-Pertuan Agong? Formulanya ialah baju besar ulat sangat mulia. Okey, macam mana nak mulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kedua koma, yang Di-Pertuan Agong menjadi lambang kebesaran. Lepas kedua, ketiga, yang Di-Pertuan Agong menjadi lambang kedaulatan bagi negara Malaysia. Kemudian yang keempat, yang Di-Pertuan Agong menjadi lambang ketaatan rakyat yang berbilang kaum. Ada lagi tak? Ada satu lagi kalau nak tambah. Yang kelima, yang Di-Pertuan Agong menjadi lambang kemuliaan negara. Okey, soalan B ditanya, terangkan bidang kuasa yang Di-Pertuan Agong. Apakah ada soalan? Bidang kuasa yang Di-Pertuan Agong. Yang Di-Pertuan Agong ada berapa bidang kuasa? Ada 3 kesemuanya, iaitu eksekutif, perundangan dan juga kehakiman. Apa formula eksekutif? PM pentingkan diploma ketenteraan. Apa formula perundangan? Parlimen duduk dalam darurat. Okey, untuk memulakan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Bidang kuasa Di-Pertuan Agong Malaysia ialah dalam bidang eksekutif, iaitu melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Titik. Lepas titik, baru masuk penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi lepas titik, start dengan kedua. Kedua, pelantikan jawatan penting negara seperti Pegawai Negara dan Ketua Audit Negara. Lepas kedua, ketiga, melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Okey, untuk memulakan isi yang kedua, start dengan penanda wacana, iaitu selain itu. Bidang kuasa Di-Pertuan Agong Malaysia juga dapat dilihat dalam bidang perundangan, iaitu Di-Pertuan Agong berkuasa memanggil parlimen bersidang dan membubarkan parlimen. Titik. Lepas titik, baru masuk number, iaitu kedua.
Yang bertanggungjawab menjaga serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Lepas kedua, ketiga, yang bertanggung merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri dan di negeri yang tiada raja, iaitu wilayah Persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan juga Sarawak. Last sekali soalan C, soalan kebat. Yang dipertanggung berperanan penting dalam mengekalkan kestabilan dan keamanan negara. Beri penjelasan anda. Okey, untuk jawab soalan esei seperti biasa, wajib dimulakan dengan pembuka soalan. Yang dipertanggung berperanan penting dalam mengekalkan kestabilan dan keamanan negara ialah baginda sebagai ketua utama negara. Titik. Huraiannya, ingatlah huraian bermula dengan perkataan hal ini. Hal ini menjadikan baginda dapat melantik jawatan utama dalam negara. Titik. Contohnya melantik Perdana Menteri serta jemaah menteri. Last sekali, kesannya dapat menjamin kestabilan politik negara. Untuk soalan kebat cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Kemudiannya ada contoh dan last sekali ada kesannya. Okey, macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Kedua, kalau tak mau guna number, boleh guna selain itu, di samping itu, seterusnya. Tapi cikgu lebih suka guna number. Jadi kedua, koma yang bertanggung berkuasa membuat peristiharaan darurat bagi negara. Hal ini agar dapat menjamin keselamatan awam dan ekonomi negara. Contohnya yang bertanggung Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah membuat peristiharaan proklamasi darurat pada Januari 2021 untuk membendung wabak COVID-19 yang melanda negara. Kesannya kadar kebolehjangkitan COVID-19 di dalam negara semakin berkurangan dan sektor ekonomi di dalam negara dapat dijalankan seperti biasa. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.